Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma allimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman wa 'amalan wa fiqhan fid din. Ya akramal akramin wa ya mujibas sa'ilin wa ya rabbal alamin. Amma ba'du. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain. Amin ya rabbal alamin. Li'inna anna lakin li'inna anna lakin la'al ka'anna aksu malikana min amal ka'inna zaidan alimun bi'anni kuf'un walakin nabnahu dhudhighni. Kita masuk ke inna wa akhawatuha. Li'inna dan anna. Li'inna, anna, laita, lakin, la'alla, ka'anna. Jadi ada 6 lah di situ sahajalah. Jadi semua ini ialah inna wa akhawatuha. Li'inna anna laita lakin la'al ka'anna aksu malikana min amal. Dan juga ka'anna aksu sebaliknya malikana barang yang bagi kana min amalin, maknanya sebaliknya terbalik daripada amalan kana. Ini sesuatu yang memang kita maklumlah. Kalau kana wa akhawatuha tarfa'ul isma wa tansibul khabar. Adapun inna wa akhawatuha tansibul isma wa tarfa'ul khabar. Ataupun dalam bahasa yang lebih sedap, tansibul awwal isman lahu wa tarfa'u tsani khabaran lahu. Bait yang seterusnya itu ialah contoh. Ka inna zaidan alimun bi anni. Inna zaidan seperti, artinya seperti contoh, sesungguhnya Zaid itu ialah orang alim. Yarfa'ul awwal, yansibul awwal isman lahu wa yansibul tsani khabaran lahu. Jadi tarfa'ul isma, tansibul isma, menasabkan isim iaitu Zaidan, merafakkan khabar. Itu satu contoh. Bi anni kuf'un, dengan bahwasanya aku itu, anni ialah akhwat inna, cuma masuk harful jar, dia kena fathahkan, fathu hamzati inna. Anni, jadi ni ya mutakallim fi mahalli nasbin, fi mahalli nasbin ismu anni, ismu anna. Kuf'un ialah khabaru anna. Contoh inna, kemudian contoh anna, dan contoh lakin. Kuf'un walakin nabnahu dhudhighni. Apa makna kuf'un? Anni kuf'un. Bi anni kuf'un. Sesungguhnya aku ialah kuf'un, sekufu, sesuai. Walakin nabnahu, tetapi anaknya, ibna ialah isim lakinna, ibna mudhaf, hu fi mahalli jarrin mudhaf ilaih, dhu marfu'. Sebab li'annahu min asma'i sittah. Apa makna dhu dhighnin? Dhu haqdin. Lakin nabnahu, tetapi anaknya orang yang mempunyai hasad dengki. Jadi kalau kita baca secara menyeluruh tu ada soalannya, ada kaitan lah. Inna Zaidan alimun, sesungguhnya Zaid itu orang alim. Bi anni, dengan sesungguhnya aku kuf'un, aku sesuai lah dengan Zaid yang alim itu.
Tapi Zaid yang alim itu walakin ibnahu dzu dirnin. Tetapi anaknya itu ada hasad dengki. Dia alim tapi hasad dengki. Jadi ayat dia ka inna Zaidan alimun bi anni kufuun walakin ibnahu dzu dirni. Baik. Hadha huwa al-qism ats-tsani min al-huruf an-nasikhah lil-ibtida'. Bermula ini ialah bahagian yang kedua daripada huruf-huruf yang nasikhah lil ibtida, telah berlalu. Bahagian pertama iaitu ma, wala, walata wa in al-musyabbahat bilaisa. Bahagian yang kedua huruf-huruf ini ialah an-nasikhah lil ibtida juga, tetapi dia tergolong dalam kategori sebaliknya dari sudut kerjanya. Ini adalah minal huruf an-nasikhah lil ibtida. Wa hiya sittatu ahrufin, dan bermula ianya ialah 6 huruf, yaitu inna wa anna wa ka'anna walakinna walaita wa la'alla. Inna anna sesungguhnya, ka'anna seolah-olahnya, lakin tetapi. Ini terjemahan bahasa kita lah. Walaita mudah-mudahan, wala'alla pun mudah-mudahan juga. Mudah-mudahan, semoga, itu makna dia lah. Wa'addaha Sibawaihi khamsatun, dan telah membilang akannya oleh Sibawai akan 5. Maknanya bagi Sibawai 5 sebab apa? Fa asqata anna al-maftuhata, maka telah menggugurlah oleh Sibawai akan anna yang difathahkan, lianna aslaha, kerana asalnya annal maksurah, inna al maksurah. Jadi dia buang-buang anna, sebab asal dia inna, kama sayati, seperti barang yang lagi akan datang. Jadi ini ialah perspektif para alim ulama, para tokoh dalam bidang ni. Semuanya betul kan, hujah mereka. Wa ma'na inna wa anna at-tawkidu, dan makna inna anna sama at-tawkid. Sesungguhnya kita terjemah Melayu. Dalam Quran sangat banyak inna ni. Wa ma'na ka'anna at-tashbihu, dan makna ka'anna ialah at-tashbih. Jadi dalam ilmu balaghah pula termasuk dalam bab ilmul bayan. Termasuk dalam salah satu rukun tashbih. Ada musyabbah, musyabbah bi, ada wat tashbih, dan ada wajhu syabah. Jadi ka'anna dari sudut nahu akhawat inna, dari sudut ilmul balaghah ataupun secara khususnya ilmul bayan ialah ka'anna itu ialah adawat tashbih. Walakinna lil istidrak, dan lakinna ialah untuk istidrak. Jadi istidrak telah pun berlalu, kita terang makna istidrak ni. Tetapi kita sebut istidrak tu tetapilah. Maka kalau dari sudut ta'rif, al-istidrak ialah raf'u tawahhumin, menghilangkan rasa waham, syak wasangka yang hasala min kalamin sabiqin. Itu istidrak. Syak wasangka itu telah terhasil daripada kalam yang terdahulu. Jadi do confuse. Tawahhum ni kita juga soalannya makna confuse. Duk confuse tapi sebut lakin. Jadi raf'u tawahhum, terangkat confuse itu. Itu lil istidrak. Walaita litamanni, dan laita litamanni, wala'alla litarji wal ishfaqi. Wala'alla ada dua makna. Ada makna taraji dan ada makna al-ishfaq. Nanti akan diterangkan, ada nanti. Kalau dulu kita belajar laita, kita pukul rata. Bukan makna laita pukul rata, makna tata dah. Laita ni maksud tamanni ni harapan yang tak mungkin dapat. Tapi dalam Ibnu Aqil ni dia memberikan perspektif yang lebih luas. Ada mungkin dapat, ada yang ghair mungkin walaupun
tamanni. Adapun la'alla litaraji. Kalau dulu kita terjemah la'alla ni harapan yang mungkin dapat. Sebenarnya kurang tepat. Karena la'alla litaraji, satu lagi wal isfaq. Al isfaq ini bermakna kalau dia artinya syafaqah lah. Syafaqah artinya al-atfu, al-hananu, mana benda yang berbentuk kesiannya, hal gitu. Itu makna taraji wal isfaq. Wal farqu baina at-taraji wat tamanni. Sekarang dia nak jelaskan apa beza taraji dengan tamanni. Itu makna yang paling asas bagi laita dengan la'alla. Dan bermula perbezaan antara taraji dan tamanni, anna tamanni ialah tamanni itu yakunu fil mumkini, boleh berlaku adalah ia pada yang mungkin. Mungkin, kita orang Melayu pun sebut mungkin. Mungkin ni boleh jadi. Nahu laita Zaidan qa'imun an. Mudah-mudahanlah Zaid itu berdiri. Laita Zaidan qa'im. Boleh berlaku, takkan tak boleh berlaku. Yang kedua, wa fi ghairil mumkinin. Berlaku juga laita pada yang tidak mungkin. Iaitulah nahu laita syababa ya'udu yawman. Mudah-mudahan muda itu kembali ia walaupun sehari. Itu mustahil. Ghairil mumkin artinya mustahilun. Mustahil. Wa anna at-tarajjiya, dan adapun at-tarajji, taraji untuk la'alla tu, la yakunu illa fil mumkini, tidak berlaku ia, tidak adalah ia kecuali hanya pada mungkin sahaja. Fala taqul la'alla syababa ya'udu yauman, umpamanya. Yang tu tak boleh kan? Sebab apa? Zaman muda kita tak akan kembali walaupun sedetik. Tiba-tiba kita guna la'alla yang dikhususkan untuk taraji. Hadha mustahil. Dia mesti untuk mungkin, benda yang boleh terjadi sahaja. Baik, habis dah diterang perbezaan makna antara at-taraji wa tamanni. Jadi antara sudut yang sonok kita belajar nahwu ni ialah dari sudut kita boleh memahami perbezaan dan kandungan makna-makna kalimah-kalimah yang digunakan. Huruf-huruf atah tu apa maknanya. Kemudian apa nama, kana wa akhawatuha dengan af'al muqarabahnya ada makna-makna dia. Inna wa akhawatuha begitulah juga. Baik itu Ibnu Hisham dia mengarang satu kitab yang tinggilah juga kan, lebih melebihi Qatrun Nada, atas lagi daripada Syudurul Zahab, iaitulah kitab Mughnil Labib yang membahaskan tentang huruf, setiap huruf bermula pada alif ataupun hamzah lah. Ada beberapa makna. Hamzah lil apa? Alif lil apa? Ba lil apa? Disenaraikan semua. Yang tu lagi orang tu lagi dakik, lagi tadqiq, lagi detail. Baik. Wal farqu baina at-tarajji wal ishfaqi, dan bermula perbezaan taraji dengan isfaq itu untuk kegunaan la'alla sahaja. Anna taraji, bahwasanya taraji yakunu fil mahbub, adalah ia digunakan pada mahbub. Mahbub ni benda yang disukai. Nahwu seumpama la'alla Allah yarhamuna, mudah-mudahan semoga Allah merahmati kita. Itu benda yang kita suka. Wal isfaqu fil makruh, adapun isfaq itu fil makruh pada benda yang dibenci, tak suka. Bukan dia berbentuk doa, jangan dalam ayat yang disebut tu bukan berbentuk begitu, tapi nak menunjukkan seolahnya kesian. La'alal aduwa yaqdimu, mudah-mudahan seteru ni datang. Maksudnya di sebalik makna itu harap-harap jangan mai lah. Tapi bila disebut indal itlaq, dia memberi makna isfaq.
la'alla al'adu wa yaqdimu. Mudah-mudahan seteru ni datang. Kalau datang pun kita lawanlah. Apa boleh buat? Ada dalam bahasa kita pun ada. Nampak gaya dia nak main ni, hujan nak turun ni, kan? Macam itulah maksudnya. Wal isfaq fil makruh nahwu la'alla al'aduwa yaqdimu. Wa hadhihi al-huruf, dan semua huruf-huruf ini ta'malu, beramal ia, aksu amali kana, sebaliknya daripada amalan kana, fatansibul isma wa tarfa'ul khabara. Nahwu, seumpama inna zaidan qa'imun, sesungguhnya Zaid itu berdiri dia. Fahiya, maka ianya amilatun fil juz'ain, beramal ia pada dua juzuk. Artinya kalau bahasa canggih sikit kita kata amilah itu efektif kepada dua bahagian sekali, mubtada dan khabar tu. Efektif ini mana memberi kesan lah, dia mengubah. Wa hadha madhhabul basriyin, dan ini perlu diketahui ialah madhab basriyin. Apa dia? Yang amilah fil juz'ain. So bila disebut begini, fahamlah. Nanti akan ada yang bercanggah. Wa dhahabal kufiyuna ila annaha la amala laha fil khabari, dan telah berpandangan, bermazhablah oleh ulama-ulama Kufah, ila annaha la amala laha fil khabar, tiada amalan baginya pada khabar. Mana khabar tak ada amalan apa? Sebab apa? Kan khabar kekal dengan marfu'nya, rafu'nya, wa innama huwa baqin ala raf'ihi, dan hanya saja ianya baqin. Baqin isim fa'il, kekal, ala raf'ihi, di atas rafa'nya, alladhi kana lahu qabla dukhuli inna, yang adalah ia baginya sebelum masuk inna, memang dia duk khabar marfu' pun. Wa huwa khabarul mubtada, itulah dia ialah khabar kepada mubtada. So bercanggah, dua-duanya benar. Cuma dalam banyak hal, contohnya macam di sini, yang dipegang kemudian disebut dahulu, mana disebut dahulu tu dari sudut priority. Biasanya itu ialah yang jumhur, yang mu'tamad, yang kuat, yang kukuh. Dan itulah yang kita faham pun, kan. Kita tak sebut dah isim mubtada kepada inna, khabar kepada inna kita sebut, kan. Kita akan berubah, dia sudah tidak lagi menjadi mubtada dan khabar, dia akan menjadi isim kepada inna dan khabar kepada inna. Khabar kepada inna, bukan lagi khabar kepada isim itu. Nampak tak dia punya strukturnya hampir berubah. Bait yang 174 bab inna kakak wa khawatih. Baik. Kemudian masuk bait yang ke-176. Wa ra'idhat tartiba illa fil ladhi kalaita fiha aw huna ghairal badhi. Jadi dia dah terang dah susunan, ikut susunan, inna wa akhawatuha, kemudian isimnya dan khabarnya. Wa ra'i, dan ra'i kalah, maknanya hampa kena jagalah zat tertib, ai hadat tertiba, akan susunan ini, keadaan yang standard begitu. Illa fil ladhi, kecuali pada yang macam ni. Ini tak perlu. Pada kalaita fiha aw huna ghairal badhi. Seperti contoh laita fiha ghairal badhi, satu contoh. Satu lagi laita huna ghairal badhi. So dalam itu dia ada dua, dalam syatrul tsani ada dua contoh. Itu dia kata au itu ditakhyir. Sama ada laita fiha ghairal badhi au ataupun huna. Artinya laita huna ghairal badhi. Ma makna al-badhi? Al-waqf. Ada yang tak boleh? Semua masuk dah. Boleh? Alhamdulillah. Baik, apa makna al-badhi? Ghairana. Baik, bila kita sebut contoh ni, laita fiha ghairal badhi. Ghaira itu ialah ghaira itu ialah ismu laita muakhar. Nampak tak?
Jadi yang kata kena susun wara'i dzat tertib, ikut susunan itu, illa kecuali pada yang ini, iaitu bila khabarnya ialah dalam bentuk fiha. Fiha mewakili al-jar wal majrur. Jadi kalau kita perasanlah jar majrur, kemudian lagi satu zaraf, ini dia macam ada tausiah dia, ada keluasan dia. Kita duk sebut analogi dia macam pegang lesen besar lah, ikut akulan duduk depan kan, duduk kemudian kan, kecuali pada fiha dan huna. Nampak dia duduk depan. Laita fiha ataupun laita huna ghairal badi. Kalau contoh laita fiha ghairal badi, tiadalah padanya selain ghairal badi. Al-badi maknanya yang orang tu la' yang mengutuk al-waqhu. Al-waqhu. Makna al-badi tu. Kalau laita huna, tiadalah di sini ghairal badi, kecuali orang yang mengutuk la'. Nampak? Untuk fiha dan huna, iaitulah yang mewakili al-jar wal majrur dan juga al-zarfu, boleh. Tak perlu ra'i tertib ini. Kalau selain kedua ni, kena ra'i tertib. Wa ra'i dzat tertiba illa fil ladzi kalaita fiha aw huna ghairal badhi. Baik. Artinya yalzamu taqdimul ismi fi hadzal bab. Yalzamu bermakna yajibu, wajib mendahulukan isim pada bab ini, bab inna wa akhawatuha ni, wa ta'khirul khabari, ini ialah dasarnya, pada dasarnya. Illa kecuali idza kana al khabaru dharfan, kecuali apabila adalah khabar dalam bentuk dharaf atau jarran wa majruran, seperti mana contoh dalam bait tadi. Kalau berlaku begini, fa innahu, maka sesungguhnya yalzamu ta'khiruhu, nya apa? Isim. Isim kepada laita tu. La yalzamu ta'khiruhu, tidak wajib mentakhirkannya lagi lah. Apa nama isim pula dah. Khabarnya itu. Khabar ini tidak wajib ditakhirkan. Dia boleh mai ke depan. Sepatutnya khabar duduk kemudian. Tiba-tiba dia tolak isim pergi ke belakang. Makna tak wajib kita takhirkan khabar lagi. Baik. Wa tahta hadha, dan di bawah isu ini, hadha qismani, terbahagi dua. Ahaduhuma, salah satu dari kedua-duanya, annahu yajuzu taqdimuhu wa ta'khiruh. Kalau ini berlaku, apabila khabarnya itu dalam bentuk jar majrur dan juga zaraf, kalau ini berlaku, pertama, yajuzu taqdimuhu wa ta'khiruh. Harus nak dahulukan dia, nak takhirkannya. Wa dhalika nahu laita fiha ghairal badi. Ataupun satu lagi, laita huna ghairal badi ay al-waqih. Al-waqih. Waqih ni jahatlah. Al-budhi orang dah sebut tu benda lak lah, benda kotak. Macam carut batu. Tu al-badi. Kalamun badi. Jadi contoh ini, fayajuzu taqdimu fiha, harus kita takdirkan fiha dan huna ala ghairi. Contoh yang diberi itu, ditakdimkan fiha dan huna yang mewakili dharaf dan jar majrur atas ghaira. Ghaira itu ialah isim, dan harus juga wa ta'khiruhuma anha, dan harus mentakhir kedua-duanya, iaitu fiha dan huna, anha darinya, daripada ghaira. Artinya kalau kita takhirkan laita ghairal badi fiha, laita ghairal badi huna, harus. Jadi bila dia zaraf jar majrur, dia mengubah struktur. Yang tak boleh dia jadi boleh. Itu satu. Wathani, dan yang kedua, annahu, bahwasanya yajibu taqdimuhu, wajib oleh mendahulukannya, apa? Jar majrur ataupun dharaf, nahwu
Seumpama laita fid dari sahibuha, mudah-mudahanlah di dalam rumah itu ada tuannya, kan? Wajib kita letakkan fiddar dahulu. Kenapa? Kita tahu dah yang ni berlalu banyak kali dah. Afala yajuzu ta'khiru fiddar. Tidak harus kita takhirkan fiddar. Sebab kalau kita takhirkan fiddar, of course lah sahibaha akan mendahului di depan. Sedangkan dia membawa dhamir. Sebab itu tak boleh. Jadinya di sini ni yang menyebabkan dia wajib letak dahulu fiddar bukan sekadar atas dasar diri dia, tapi oleh kerana kan isimnya itu membawa dhamir. So dhamir, antara sifat dhamir dia nak kembali ke sebelum, li'alla ya'ud ad-dhamir ala mutaakhirin lafzan wa rutbatan, agar tidak kembalinya dhamir kepada yang kemudian. Mutaakhir di sini kita istilahkan yang kemudian. Lafzan wa rutbatan, pada lafaz dan pada sunan. Jadi tak boleh. Maka tak boleh kita sebut laita sahibaha fid dar. Ha kembali kepada rumah tu. Tuannya rumah. Itu hukum. Wala yajuzu, dan tidak juga. Ini tak boleh nah. Tidak harus oleh mendahulukan ma'mulil khabar 'alal ismi. Ma'mul khabar di atas isim. Tadi ialah dhamir. Isu dhamir. Ini ma'mul khabar 'alal ismi di atas isim idza kana apabila adalah ia sekalipun dia bukan ghair bukan dharaf dan bukan jar majrur. Kok-koklah dia ni kalau selain dharaf dan jar majrur pun sama, dharaf jar majrur pun tak boleh. Yang ni dia beritahu selain daripada dharaf dan jar majrur. Nahwu contoh, sekiranya ada apa? Ada ma'mulul khabar. Kita dahulukan ma'mulul khabar, mendahului isim. Sedangkan dia ialah bukan dharaf, bukan majrur. Lagilah tak boleh, dia bukan dharaf, bukan majrur, jar majrur. Nahwu seumpama inna zaidan akilun ta'amaka. Sesungguhnya Zaid, asalnya inna zaidan akilun. Sesungguhnya Zaid itu ialah akilun, no problem. Tiba-tiba ada ta'amaka. Sesungguhnya Zaid itu ialah orang yang memakan makanan awak. Jadi ta'amaka ma'mul kepada akilun. Fala yajuzu, maka tidak harus kita sebut inna ta'amaka. Maknanya kita mendahulukan ma'mul khabar di atas isim. Mana isim dia? Zaidan. Inna ta'amaka Zaidun akilun. Ma'mul kena duduk kemudian. Wa kadza in kana, dan begitulah jika adalah ma'mul itu zaraf ataupun jaran majrur, tak boleh juga. Dalam hal ini, dalam isu ma'mul, zarah dan walaupun dia zarah dan jar majrur, hak kita kata lisan masak tu, tapi bila khabar kepada isim menjadi amil dan dia ada ma'mulnya, seolahnya terbatal lesen besar zaraf dan jar majrur. Yang boleh dulu tak boleh lagi dah. Itu dia. Baru kita jumpa dia punya pembatal lesen dia. Contohnya inna zaidan wathiqun bika. Bika jar majrur. Atau inna zaidan jalisun indaka. Zaraf. Fala yajuzu taqdimul ma'muli 'ala al-ismi. Maka tak boleh juga, sebab ketika itu jar majrur dan zaraf madruf at the same time dia menjadi ma'mul kepada isim. Maka kamu tak boleh kata juga inna bika zaidan wathiqun. Hampir duduk belakang lah. Sebab kamu tu jadi ma'mul ketika itu. Amil kemah lagi, dia kena duduk depan. Sesungguhnya bagi kamu ialah Zaid wathiqun. Jadi ada kekeliruan. Inna indaka Zaidan jalisun. Tak boleh. Tapi wa ajazahu ba'dhum, dan mengharuskan akannya oleh sebahagian mereka itu, wa ja'ala minhu, dan mereka jadikan dan telah menjadikan sebahagian darinya itu ialah qauluhu, mana mereka menjadikan syair ini ialah sebagai contoh.
Mana dia? Fala talhani biha. Fala talhani bermakna talumni. Jangan kamu keji akan daku fiha padanya. Jangan duk keji aku. Fa inna bihubbiha, maksudnya aku cinta pada seorang perempuan ni, hampa jangan duk kutuk aku. Fala talhani fiha, jangan duk maki aku padanya, pada perempuan tu. Nya tu domai kembali kepada seorang perempuan sudah tentu. Fa inna bihubbiha, maka sesungguhnya dengan cinta aku kepadanya lah, maksudnya bihubbiha dengan sayangku, cinta aku kepadanya itu, akhaka musabul qalbi jammun balabiluh. Saudara kamu, jadi akhaka ialah isim kepada inna. Musabul qalbi jammun balabiluh. Musabu tu dah saja khabar kepada inna. Jadi ma'mul dia mana? Ma'mul dia dalam bentuk huruf jar dan majrur, iaitulah bihubbiha, ma'mulul khabar, duduk mendahului isim. Sebab itu kita baca susah kita nak faham. Dia saya ingat ayat dia tak kemas. Fa inna bihubbiha akhaka musabul qalbi, akhaka saudara kamu, akan saudara kamu, musabul qalbi, hatinya mengenai, dikenai dengan penyakit. Jammun itu artinya kathirun azimun, jammun ghafirun. Jammun tu makna azim, kathir. Apa yang banyaknya? Jammun tu makna kathirun. Balabiluh ni ialah wasawisuhu. Banyak dia punya waswahnya ataupun al-ahzan. Banyak dia punya kesedihan ataupun istighalul bal. Istighalul bal makna jiwa kacau. Itu maksud balabiluh. Susah kita nak faham kalau ma'mul khabar yang jar majrur ni dahulu. Habis asal dia macam mana? Tengok kalau kita ubah. Okay, kalau kita ubah balik struktur dia. Al-aslu, asal pada syair ini, kita susun baliklah yang dikatakan dalam matan tadi, wara'adat tartiba tu. Inna akhaka, sesungguhnya saudara kamu ini, musabul qalbi bihubbiha. Nampak? Barulah nampak balik. Kena dah penyakit hati dia bihubbiha, dengan cinta je kepada seorang perempuan. Yang dengan cintanya kepada seorang perempuan itu jammun balabiluh. Dia banyak keluh kesah, banyak gelisah sebab duk teringat kat perempuan tu. Tapi dia kata daripada awal, fala talhani, artinya fala talumni. Jangan duk keji aku. Aku cinta dia. Fala talhani fiha fa inna bihubbiha akhaka musabul qalbi jammun balabiluh. Dia ambil contoh ini. Wa jaza ba'dhum. Sebut pula ba'dhum, tak sebut nama, maknanya pandangan pegangan itu tak apa nak kuat. Yang kuatnya, yang mu'tamadnya tak boleh takdim ma'mulul khabar 'ala ismi. Kalau nak takdir dia, inna akhaka musabul qalbi, cantik ya, akhaka isim inna mansub bil alif li'annahu min asma' sittah. Musabu marfu' bil dhammah, khabar bagi inna akhaka musabul qalbi bihubbiha. Tapi kalau ada di depan ni, biasa ulama akan kata ini dia ialah jar majrur. Jar majrur yutawassa' fi. Walaupun kita sebut tadi ma'mulul khabar itu membatalkan lesen jar majrur, tapi dia tetap yutawassa' fi. Mana ada tausi'ah, keluasan. Dia boleh bawa mai juga. Tapi ba'dhum lah. Tidaklah al-mu'tamad. Baik. Seterusnya bait 177. Wa hamza in naftah li saddi masdari masaddaha wa fi siwa zakaksiri. Wa hamza in naftah li saddi masdari masaddaha wa fi siwa zakaksiri. Bila terjumpa kalimah sadda masadda, teringat sadda masadda al-khabar. Dulu.
Apa sadda masaddal masdar? Ini dalam ini ialah sadda li saddi masdar itu artinya sadda masaddal khabar. Sadda masaddal masdar. Kalau nak mudah faham, pada kalimah li saddi masdarin itu dhabit di atas. Quddirat bi masdarin. Quddirat ditakdirkan dengan masdar. Baik, apa makna bait ini? Wa hamza inna dan hamzah inna itu akan hamzah inna itu iftah. Artinya iftah hamzata inna. Fathahkan hamzah kepada inna. Maka dibaca dengan anna. Asal dia inna. Inna. Tapi kena baca anna, kenapa? Lisaddi masdari masaddaha, ataupun mudah nak cerita, sadda masaddal masdar. Kerana menempati ia masdar itu akan tempatnya. Sadda masaddal masdar, kerana dia menempati tempat masdar. Maksudnya, masadda itu berarti menempati tempat itu berarti dia position dia itu ialah masdar. Ataupun dalam kata lain kita kata fi mawdi'i, pada tempat. Itu ketika kita nak i'rab. Yang ni bukan kita nak i'rab, tapi kita nak sebut kenapa hamzah inna itu perlu fathah lisaddi masaddaha al-masdar. So kita kata apa? The position itu ialah masdar. So bila posisi dia masdar, hamzah tak boleh dibaca dengan kasrah. Wa hamzah inna ftah. Fathahkan hamzah inna. Masaddaha wa fi siwa kadzaksiri. Wa fi siwa dzakaksiri. Dan pada selain ini, dzaka atau dzaka kita kata itulah. Pada selain itu, iksir. Kasrahkan. So, baik 177 ini dia sudah mula masuk untuk membicarakan tentang nak fathah ataupun kasrah hamzah inna. Jangan main-main. Banyak juga tu. Bukan sembarang kita nak boleh fathahkan dan kasrahkan. Mana timbul semua ini ialah daripada ayat Quran. Dan juga kalam Arab. Inna laha thalathatu ahwal. Jangan baca sambung lah. Inna laha, sesungguhnya baginya. Kalau inna laha, dia tak baca salah satu. Kalau kita baca sambung. Inna laha, dia baca apa? Inna laha, sesungguhnya baginya ialah salasata. Dia jadi apa? Dia i'rab jadi isim bagi inna. Tapi bukan itu yang dikehendaki. Bukan itu. Ini duduk terang ni. Kan? Sebab itu kita kena baca inna sesungguhnya, bukan sesungguhnya. Bermula inna itu laha thalathatu ahwal. Dia i'rab jadi apa? Salah satu. Kalau nak takdir, inna, bermula inna itu thalathatu ahwalin laha. Ialah 3. Jadi khabar kepada inna. Bukan khabar kepada inna hak i'rab no. Inna itu ialah fi mahalli raf'in, diri inna tu. Faham tak ni? Jadi kita ulang balik. Kalau kita baca inna laha thalathata ahwal. Bukan begitu maksudnya. Kalau thalathata, dia menjadi seolahnya isim kepada inna. Bukan itu yang dimaksudkan. Kita kena baca inna, bermula inna, laha thalathatu ahwal, baginya kan, ialah 3 keadaan. Jadi khabar. Maknanya inna tu, diri inna tu, dia ada 3 keadaan. Faham tak ni? Arab? Ifan baru sampai. Faham tak? Baik. Yang pertama, wujubul fathi. Yang kedua, wujubul kasri. Yang ketiga, wajawazul amrain. Wujubul fathi wa wujubul kasri wa jawazul amrain. Ada yang wajib fathah, hamzah dia. Ada yang wajib kasrah.
dan ada yang harus. Nak fathah pun boleh, nak kasrah pun boleh. Bila wajib fathah? Iaitu apa yang disebut dalam matan tadi. Kan? Wa hamz fayajibu fathuha, maka wajib oleh fathahnya idza quddirat bimasdarin. Itu yang ana sebut lisaddi masdarin, masaddah tu idza quddirat bimasdarin. Apabila ditakdirkan dengan masdar. Yang hak itu sahaja. Ditakdirkan dengan masdar pula dia ada 3. Hak ditakdirkan dengan masdar tu dia ada 3. Kama idza waqa'at fi mawdhi'i marfu'in, seperti barang yang apabila terletak tu waqa'at itu maksudnya position dia tu. Ada yang ditakdirkan masdar itu, ada yang ditakdirkan ketika mana dia duduk dalam keadaan marfu' fi mawdhi'i marfu'i fi'lin. Pada tempat marfu' fi'lin ay li fi'lin, itu idhafat tu. Idhafat ni dia ada makna li, bagi. Fi mawdhi'i marfu'i fi'lin. Nampak tak dia baca dengan kasrah. Idza waqa'at fi mawdhi'i marfu'i fi'lin, artinya fi mawdhi'i marfu'i li fi'lin. Dia jadi marfu' bagi fi'il. Contohnya nahwu yu'jibuni, fahamkan baik contoh ni akan fahamlah apa yang maksud fi mawdhi'i marfu'i fi'lin. Dalam contoh ni yu'jibuni, mengkagumlah akan daku annaka qa'imun. Nampak tak? Oleh bahwasanya awak tu orang yang berdiri. Jadi jumlah annaka qa'im itulah yang dikatakan fi mawdhi'i marfu'i fi'lin. Pada tempat marfu' li fi'lin, bagi fi'il. Mana fi'il dia? Fi'il dia ialah yu'jibu, mengkagum akan daku. Oleh bahwasanya kamu orang yang berdiri. So jumlah annaka qa'imun itulah yang dikatakan sadda masadda masdarin. Dia menempati tempat masdar. Mana masdarnya? Takwil lah. Itu yang dikatakan sadda masadda masdarin. Artinya quddirat bimasdarin. Kena ditakdirkan masdar. Ay qiyamuka. Itu duduk di mana? Adakah ada pada tulisan? Tidak. Hanya ada pada kira-kira. Duduk dalam otak kita aja. Jadi ditakdirkan begitu. Maksud annaka qa'im itu ialah qiyamuka. Yu'jibuni qiyamuka. Sebab apa pada kira-kira qiyamuka itu tak boleh ditulis? Sebab isunya sekarang nak fathahkan hamzah inna wujuban. Apabila berlaku keadaan ini, quddirat bimasdarin. Sebab apa dia tak kata lisadda al-mufrad masaddaha. Boleh saja disebut lisadda mufradin masaddaha. Ada implikasinya dengan berbanding fadlan an kita sebut sadda masadda al-masdar. Nanti akan diberitahu. Itu ketika fi mawdhi'i marfu'in fi'lin. Itu yang tu tulis nombor 1. Idza quddirat bimasdarin kama idza waqa'at tu fi mawdhi'i marfu'i, itu nombor 1. Yang nombor 2 au mansubi. Artinya idza waqa'at fi mawdhi'i mansubi fi'lin. Mansub li fi'lin. Dia dinasabkan, artinya duduk tempat nasab. Nahu seumpama araftu annaka qa'imun. Telah mengetahuilah oleh aku akan bahwasanya awak itu adalah orang yang berdiri. Nampak ada elemen makna maf'ul. Tapi dalam dia sebut mansub, lebih umum. Kerana hukum maf'ul bi ialah mansub. Dia terus sebut hukum kepada dia. Ai qiyamaka. Duduk di mana ni? Pada kira-kira, pada takdir. Kerana isunya ialah nak bacakan hamzah kepada anna tu. Wajib. Tak boleh baca innaka qa'imun. Ayyu'jibuni innaka qa'imun. Pada araf tu innaka qa'imun. Tak boleh kerana sebab dia sadda masdarin. Ataupun quddirat bimasdarin. Dia kena ditakdirkan dengan
dengan masdar. Ataupun yang ketiga fi maudhi'i majrurin, pada tempat jar. Fi maudhi'i majrurin, pada tempat jar majruri harfin. Artinya majrur li harfin, majrur bagi huruf. Li harfil jar lah maksudnya. Contohnya ajibtu min annaka qa'imun. Samalah kaedahnya, tak boleh baca min innaka. Kerana quddirat bimasdarin ataupun lisaddi masadda al-masdar, kerana menempati ia tempat ataupun posisi, position masdar. Jadi seolahnya kalau kita nak buat ayat ajibtu min qiyamika sama dengan ajibtu min annaka qa'imun. Maknanya kalau kita buat ayat ajibtu min qiyamika, tak timbullah isu anna ka inna. Ayat tu sah dah. Dalam waktu yang lain, waktu yang sah lah. Dalam isu ni maksudnya duk bicara tentang hamzah fathah hamzah inna. Tak lagi duk kata, oh tak boleh buat ni ayat aku ni haram ni. Ajib tu min qiyamika dak. Ni waktu tempat lain buatlah ayat begitu. Cuma dalam isu min annaka qa'im, dia sadda masadda masdar. Impak dia ialah hamzah kepada inna tak boleh dibaca dengan kasrah. Wajib fa yajibu fathuha. Itu yang disebut dalam matan tadi. Wa hamzah in naftah li saddi masdarin masaddaha wa fi siwa dakaksiri. Selesai di situ. Wa innama qala li saddi masdarin masaddaha. Dan hanya saja berkata dia musannif iaitu Ibnu Malik dalam matan Alfiyah, li saddi masdarin masaddaha wa lam yaqul, artinya badalan min ay yaqul, berbanding dia berkata begini, li saddi mufradin masaddaha, kerana ada implikasinya. Ini Ibnu Aqil menerangkan justifikasi sebab kenapa musannif sebut li saddi masdarin masaddaha, dia tak sebut li saddi mufradin masaddaha. Sebab apa? Li annahu, kerana sesungguhnya qad yasuddu al-mufrada masaddaha. Ada kalanya menempatilah oleh mufrad itu akan tempatnya. Kan? Wa yajibu kasruha, dan wajib oleh kasrahnya. Dia lari dah. Isu duk bincang nak fathahkan hamzah inna. Sebab itu kena sebut sadda masadda al-masdar, masaddaha al-masdar. Tapi kalau sebut sadda masaddaha mufrad, implikasinya ialah wajib kasrahkan hamzah inna. Tak boleh baca anna, itu hukum. Nahu dhanantu Zaidan innahu qa'imun. Tak boleh baca dhanantu Zaidan annahu qa'imun. Fahadhihi yajibu kasruha. Maka ini hamzah inna itu wajib kasrahnya. Wa in sadda masaddaha mufradun. Sekalipun dia menempati akan tempatnya itu mufrad. Dia sudah lari tajuk daripada sadda masadda al-masdar. Sebab li'annaha fi mawdhi'il maf'ul tsani, kerana ianya menempati posisi maf'ul yang kedua, bukan lagi masdar. Yang nak kena fathahkan hamzah inna menjadi anna ialah menempati tempat masdar. Kalau menempati tempat maf'ul tsani yang kedua, tak wajib lagi dah. Tak wajib hanyalah maf'ul tsani. Baik. Perhatikan contoh tadi. Zanantu Zaidan innahu qa'imun. Inna wajib kasrah dia sebab apa? Li'annahu hallat mahallal mufrad. Dia menempati tempat mufrad. Artinya bila sebut mufrad itu dia bukan masdar. Dia bukan. Kan zanantu, zanna dia mutaaddi lil maf'ulain. Zanantu, menyangkalah oleh aku akan Zaid. Akan Zaid itu maf'ul awal. Dia perlu kepada maf'ul tsani. Bila dia maf'ul tsani, dia bukan masdar. Bukan boleh ditakdirkan quddirat bi masdarin. Bila maf'ul tsani, kasrah hamzah kepada inna wajib pula kasrah. Sebab dia nak membezakan. So kalau inna
innahu qa'imun. Tak bolehlah takwil masdar. Kan? Walakin li'annaha fi mawdi'il maf'ul tsani walakin la tuqaddar bil masdar. Dan tetapi tidak boleh ditakdirkan dengan masdar kerana la yasihhu, tidak sah, zanantu zaidan qiyamahu. Jadi kekok tak sedap. Menyangkalah oleh aku akan Zaid akan berdirinya. Dari sudut hukum, jadi ayat ni mardud, la yasih, ditolak. Baik. Fa in lam yajib, maka jika tidak wajib takdiruha bimasdarin, takdirkannya dengan masdar, lam yajib fathuha. Tak wajib takdir dengan masdar, sebab apa? Dia menempati maf'ul tsani. Lari jauh. Baik, cuba tengok balik, kita compare balik contoh hak tadi. Kan? Contoh mana? Contoh yang kita gantikan dengan masdar. Kita katalah yang marfu'. Yu'jibuni annaka qa'imun. Yu'jibuni qiyamuka. Jadi beza tak? Bezalah. Yang ni fi mawdha'i marfu'i fi'lin. Yang ni fi mawdha'i mansubi fi'lin. Yang ni fi mawdha'i majruri harfin. Dia boleh takwil. Jadi i'rab pun dah lari dah. Dia punya apa nama struktur dia. Jadi fahamlah kot, banyak tu lah nak terang kan. Baik, kalau tidak wajib takdirnya bimasdarin, lam yajib fathuha, tidak wajiblah oleh fathahnya, bal tuksaru, bahkan dikasrahkan, bal drab al-intiqali, wujuban, hal keadaan wajib, au jawazan, ataupun harus. Bila kata harus, bila kata wajib, ala ma sanubayyinuhu, atas barang yang lagi kami akan terangkan. Jadi sin masuk pada fi'il mudhari' menunjukkan sekejap lagi, tak jauh dah. Pecah lagi isu wa tahta hadha qismani, dan di bawah ini isu ni nak wajib fathah, nak wajib kasrah ni ada dua bahagian pula. Ahaduhuma, salah satu daripada kedua-duanya ialah wujubul kasri, wajib kasrah. Wasani, dan yang kedua jawazul fathi wal kasri, harus fathah dan harus juga kasrah. Fa asyara ila wujubil kasri, maka telah mengisyaratlah kepada wajib kasrah. Baik, apa beza dengan isu tadi? Isu tadi duk cerita wajib fathah, hamzah inna, kena baca anna ya. Cuma select sikit bila main isu yang tu masa mana? Masadal masdar. Kalau main isu itu dia buat macam ihtirazan, dia kecualikan. Kalau dia bukan sadda masadal khabar, dia sadda masadal mufrad. Macam contoh zanantu zaidan innahu qa'im. Jadi tercacatlah yang katakan wajib kita fathahkan inna menjadi anna. Itu selesai dah. Yang nak masuk ni cerita wajib kasrahkan, dan isu yang kedua harus nak fathah boleh, nak kasrah, yang tu kita kata jalan tengah. Hak mula-mula tadi wajib fathahkan. Ni bait yang akan datang ni wajib kasrahkan. Antara dua celah itu harus nak fathah pun boleh, nak kasrah pun boleh. Ini dia baru nak masuk bait. Faksir Philip tidak wafi bada'i silah wa haitsu inna liyaminin mukmilah aw hukiyat bil qawli aw halat mahal halin kazurtuhu wa inni dhu amal wa kasaru min ba'di fi'lin 'ulliqa bil lam ka'lam innahu ladhu tuqa. So 3 bait ini 178 sampai 178, 179, 180 combination. Dalam bait ini ada 6 tempat yang wajib kita kasrahkan hamzah inna. Nampak tu letak sekali.
Faksir Philip tidak wafi bad'i silah wa haitsu inna liyaminin mukmilah aw hukiyat bil qawli aw halat mahal halin kazurtu wa inni dhu amal wa kasaru min ba'di fi'lin 'ulliqa bil lam ka'lam innahu ladhu tuqa. Ada 6 nah. Faksir, maka kasrahkan olehmu fil ibtida'. Itu tulis nombor 1. Fil ibtida' ni makna inna tu duduk di awal kalam. Tiba-tiba mula dengan dia. Wajib kasrah. Tak payah duk gatai baca anna. Inna Zaidan qa'im. Tiba-tiba kita baca anna Zaidan qa'im. Tu taklah kata buta perut. Tapi tak mengaji lah. Faksir fil ibtida'. Wajib ni, wajib. Faksir Philip tidak wafi bad'i silah. Itu nombor 1 fil ibtida'. Yang kedua fi bad'i silah, pada permulaan silah. Ingat tak kita mengaji isim mausul dulu? Mausul ada ismul mausul, ada harful mausul. Jadi mausul dia kena ada silah dan a'id. A'id ila dhamir, kembali kepada mausul. Silah ialah jumlah yang menyambung ayat, sama ada jumlah fi'liyah ataupun jumlah ismiyah. So kalau yang memulai silah itu ialah inna, wajib kasrah. Contohnya kita kata ja'alladhi, nama alladhi ada. Ja'alladhi, tiba-tiba kita baca annahu akilun, telah datanglah oleh orang yang itu akilun. Annahu akilun. Mana boleh baca annahu? Ja'alladhi, yang dikatakan bad'u silah itu, silah dia bermula dengan dia. Ja'alladhi innahu akilun. Kena baca inna. Wa haitsu inna liyaminin mukmilah. Dan sekira-kira inna itu terletak di mana? Liyaminin, bagi sumpah. Maknanya dia jawab bagi sumpah. Itu nombor 3. Wa haitsu inna liyaminin mukmilah. Ada 6 semua tu. Satu bait tu saja dah 3 dah. Bait 179 ada 2 lagi, iaitu yang keempat dengan yang kelima. Di mana? Au hukiyat bil qawli au halat mahal. Yang keempat ialah hukiyat bil qawl, ni ialah mahkiyatun bil qawl. Itu yang orang duk sebut terletak setelah qawl tu, diceritakan dengan qaul. Mana ada elemen qala, qaul. Qala Muhammadun innahu. Lepas qala kan, apa yang Muhammad kata, Nabi Muhammad kata innallaha, inna kena baca kasrah. Itu yang keempat, mahkiyah bil qaul. Aw hukiyat bil qawli aw halat mahal. Itu yang kelima. Ayatnya sambung dengan satu kalimah setelah itu, iaitulah aw halat mahalla halin, ataupun menempati tempat hal. Makna jumlah inna itu dia ialah duduk di tempat hal. Biasanya ada wawul hal, ada waw al-hal. Contohnya halin kazurtuhu wa inni dhu amal. Zurtuhu, telah menziarahlah oleh aku akannya, wa inni, tak boleh baca wa anni. Wawul hal, mana itu yang dimaksudkan halat mahalla hal. Atau halat mahalla hal, dia menempati tempat hal. Wa inni dhu amal, dan sesungguhnya aku ialah orang yang ada harapan. Aku haraplah, aku ziarahlah dia tu sakit. Zurtuhu wa inni dhu amal. Aku orang yang ada pengharapan dia akan sembuh. Contohnya lah ayat tu. Wa kasaru min ba'di fi'lin 'ulliqa bil lam ka'lam innahu ladzu tuqa. Yang keenam, wa kasaru, dan mereka kasrahkan juga hamzah kepada inna setelah fi'il yang di 'ulliqa bil lam, yang ada dikaitkan, digantungkan dengan lam. Mana dia? Ka'lam, i'lam innahu. Innahu kena baca hamzah bila mana fi'ilnya dikait dengan
dengan lam iaitu ladzu tuqa. Ketahui ilmu sesungguhnya dia itu ladzu tuqa. Orang yang ada takwa, takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita dah sampai dah masa kita tamat di sini dulu. Baik, pagi esok tuan-tuan dan puan, kita akan maklum, tolong baca dalam WhatsApp lah. Kita akan esok juga, esok hari apa? Esok hari Rabu. Hari Rabu macam biasa 6.45, 7.45. Cuma hari Khamis tu tuan-tuan dan puan, Ana kena pergi ke pejabat pula, dia selang-seli. So kita akan buat pagi juga. Kita nak ubah masa lagi. Nak ubah masa sikit, tahan tak tahan tak tahulah. Kita awalkan sikit, kita mula lepas subuh 6.30. 6.30, kita mula 6.30. Kaki tidak memang tak boleh. Sebab subuh semakin awal. Jadi bukan pasal apa. Lepas ni kalau boleh, abah nak elak lah buat petang ni. Sebab kuliah malam lagi maghrib, penat dah. Kita mula awal 6.30, kita nak berhenti 7.30 boleh, 7.15 suku pun boleh. Jadi esok macam biasa 6.45. Esok bukan 6.30 lagi sebab esok tak pergi pejabat. 6.45, 7.45, hari Khamis tu. 6.30. Wallahu a'lamu bis-shawab. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Ada nak tanya? Tak sat apa nama headphone ni, earphone jatuh tak dengar kita. Kita tangguh dulu dengan surah Wal Asri. Dah baca dah kah? Ada lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran jazilan. Syukran Ustaz Syaqih. Afwan. Baik, keluar dulu.